Angkatan Tentera Malaysia ATM sedia menggerakkan aset dan anggotanya bagi menghadapi kemungkinan berlaku gelombang kedua banjir di Johor. Met Malaysia meramalkan hujan di beberapa kawasan di negeri itu sehingga esok, namun setakat ini tiada amaran banjir gelombang kedua dikeluarkan. Mungkin kita harap ianya tidaklah sampai terpaksa dan banyak kawasan lain yang berhadapan dengan banjir. Kita doa sama-sama dan dengan demikian kita tak tahu sama ada akan bertambah atau tidak, tapi saya percaya kita semua sudah dalam keadaan yang bersiap sedia. Penduduk terjejas banjir turut melakukan persediaan awal sekiranya hujan lebat kembali berulang. Itu memang kita dah tahu daripada awal dia orang yang duduk lama dah cakap kan, barang-barang penting semua kita letak atas. Dan bawah pun saya barang bawah pun dah bawa naik lah. Masa ni dia dah turun, tapi sebab hujan kan kita tak berani nak cakap apa-apa. Sebab rumah kita berdepan dengan sungai kan. Semalam suami dah tengok lah, dah mula nak bersihkan, tapi ni hujan balik jadi macam tergendala lah, berhenti sekejap. Kira-kira 400 petak parkir melibatkan 2 fasa pembinaan bakal dibina di hadapan Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru bagi menangani isu kesesakan tempat letak kenderaan. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata bagi fasa pertama, 178 parkir dijangka akan siap akhir bulan ini. Sementara itu, lebih 200 lagi akan dilaksanakan dalam fasa kedua yang melibatkan keluasan keseluruhan tanah melebihi 6 ekar. Jadi pengguna HSA lepas ni tak payahlah parking di tepi-tepi jalan HSA, boleh parking di sini seperti yang telah kita bentangkan tadi dalam pembentangan, dan boleh jalan guna jejantas yang sedia ada untuk pergi ke HSA. Dalam tempoh sebulan, parkir berkenaan akan diberikan secara percuma sebelum diserahkan kepada pihak HSA untuk mengendalikannya. Beliau ditemui selepas melaksanakan program Johor Bersih di Pantai Lido dan Majlis Pecah Tanah Parkir HSA Johor Bahru. Pelajar Institusi Pengajian Tinggi IPT di Melaka digalakkan untuk melibatkan diri sepanjang tahun Melawat Melaka 2024 TMM 2024. Ia menerusi bidang-bidang yang boleh mempromosi TMM 2024 termasuk kesenian, seni lukis dan reka cipta serta menyumbang pantun yang boleh diketengahkan kepada pelancong. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata beliau juga menggalakkan penyertaan pelajar IPT ini pada penganjuran Hari Pelancongan Dunia WTD dan Persidangan Pelancongan Dunia WTC yang berlangsung di Melaka tahun depan. Saya menggalakkan penglibatan terutamanya anak-anak UiTM yang kampusnya ada 3 di Melaka ini untuk melihat bidang-bidang yang boleh dicuburi dan dipertingkatkan dalam nak membina, mempromosikan Tahun Melawat Melaka, terutama dalam bidang kesenian dan juga dalam bidang art and design, kerana Bandar Melaka ini akan diwarna-warnikan dengan mural-mural yang baru. Jadi saya membuka ruang kepada pihak UiTM untuk memberikan cadangan dalam kita nak membentuk jati diri sebagai Melaka sebuah negeri yang bersejarah, berlandaskan konsep kehebatan Kesultanan Melayu Melaka dahulu dan membawa Malaysia ke hari ini. Persejarahan ini akan kita minta UiTM untuk membuatkan satu storyboard. Sepanjang perjalanan orang datang masuk ke Melaka ini akan melihat mural-mural ini berlandaskan pada asas-asas tersebut. Jadi saya nak minta juga kalau ada institut bahasa di UiTM ini supaya mengeluarkan pantun-pantun yang merupakan seni dan budaya yang diwarisi oleh generasi yang akan datang. Beliau berkata demikian ketika hadir pada majlis perasmian program Wahana Komunikasi dan Penerbitan Universiti Teknologi Mara UiTM di UiTM Lendu Alor Gajah. Mayat wanita dipercayai dibunuh ditemukan di Kampung Rimau, Pulau Sebang, Alor Gajah, Melaka. Wanita berusia 20-an itu dibiarkan tanpa pakaian dengan kepala, kedua-dua tangan dan kaki dipotong sebelum disumbat ke dalam tong sampah dan dibuang ke dalam longkang.
Ketua Polis Daerah Alor Gajah Superintendent Arsyad Abu dalam kenyataan berkata mayat reput berkenaan ditemui orang awam pada pukul 2 petang 31 Disember lalu. Mayat bangsa telah dihantar ke Hospital Melaka untuk proses bedah siasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi Balai Polis Berhampiran atau Ibu Pejabat Polis Daerah Alor Gajah di talian tertera.